Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa kita semula pada hari ini. Cikgu akan mengajar awak subjek Bahasa Melayu tahun 3, buku aktiviti jilid 2, muka surat 26, 27 dan 28, tema 6, kelestarian alam, unit 16, pengurusan sisa pepejal, dan disediakan oleh saya iaitu Cikgu Tarsuliza. Sekarang ni cikgu nak awak buka muka surat 26 buku aktiviti jilid 2. Aktiviti 3. Edit dan murnikan pelupusan ubat-ubatan. Okay. Di sini ada teks yang telah ditunjukkan. Awak boleh imbas teks ni sebab cikgu tak boleh nak imbas sebab dia separuh tak keluar. Jadi awak boleh imbas teks ni. Kemudian kita baca teks ni. Teks ni ada kesalahan, ada banyak kesalahan. Selepas tu kita kena murnikan, iaitu kita kena baiki ayatnya supaya menjadi ayat yang sesuai. Okay. Sekarang ni awak boleh tengok jawapan cikgu di bahagian tepi. Okey, ini adalah jawapan yang telah cikgu murnikan. Kita tengok perenggan yang pertama. Alia dan ibunya ke hospital. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Okey, kalau dekat sini ada beberapa ayat yang tidak sesuai digunakan. Contohnya yang ni, kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Ayat ni memang tak sesuai, jadi cikgu dah murnikan perenggan pertama ni supaya menjadi lebih sesuai. Iaitu Alia dan ibunya pergi ke hospital untuk menjalani pemeriksaan kesihatan ibunya. Sementara menunggu ibunya dirawat, Alia membaca poster yang dipamerkan. Okey, nampak tak? Cikgu ubah ayat yang ni sehingga yang akhir ni dipamerkan. Okey, sekarang ni kita tengok perenggan yang kedua pula. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Kalau kita nak tengok perenggan yang kedua ni, hampir kesemua ayat tidak sesuai. Jadi, cikgu ubah supaya menjadi ayat yang lebih baik dan sesuai. Dan saya akan bacakan ayatnya ya. Poster tersebut menunjukkan tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Nampak tak? Okey, ayat yang ni cikgu dah ubah menjadi lebih baik. Kemudian, ayat yang ni, pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar. Saya ubahkan sedikit, iaitu pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar kerana sisa ubat-ubatan mengandungi bahan kimia. Okey, saya gabungkan dengan bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Okey, saya gabungkan ya. Okey, kemudian yang seterusnya, bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai menyebabkan hidupan di dalam sungai akan terjejas. Okay. Kalau kat sini saya buat, kalau kat sini kita tengok teks dia hidupan terjejas di dalam akan sungai. Okey. Ayat ni memang tak betul. Jadi saya ubahkan sedikit tapi dia jadi panjang sikit, iaitu yang ni lah. Bahagian kimia ini akan mengalir ke dalam sungai menyebabkan hidupan di dalam sungai akan terjejas. Dan perenggan yang terakhir sekali ialah pencemaran diatasi ini boleh. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Okay, sekarang ni cikgu nak murnikan ayat di perenggan yang ketiga ini. Okey, ini contoh ayat yang cikgu telah murnikan.
Pencemaran ini boleh diatasi dengan program yang telah dilancarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu program pemulangan ubat. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara kita. Sekarang awak boleh bezakan ayat ni dan ayat yang telah cikgu betulkan ni telah menjadi lebih baik. Dan sedap didengar daripada pengaturan ayat dan bunyinya. Sekarang ni kita beralih pula kepada muka surat 27. Sekarang ni aktiviti 4. Tulis maksud dan deklamasi sajak. Tajuk sajak ini ialah pesananku usah dilupakan. Sekarang ni awak boleh imbas kod ni dan awak boleh dengar bacaan sajak tersebut. Cikgu akan buka. Awak boleh dengar. Sajak bertajuk pesananku usah dilupakan. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok alam kembali menghijau. Ingatlah pesananku ini, kuranglah penggunaan elektrik, pasti akan kau berasa tiada lagi pemanasan global. Ingatlah pesananku ini, kuranglah pembakaran terbuka, pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu. Udara masih segar. Baiklah. Sekarang ni awak dah dengar dah kawan kamu mendeklamasikan sajak daripada yang saya ambil kat imbas saya ni. Kemudian kita tengok yang rangkap pertama. Rangkap pertama ni, ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok alam kembali menghijau. Dia dah bagi dah contoh maksud rangkap yang pertama, iaitu penyajak berpesan agar menggunakan kertas dikurangkan. Penggunaan kertas dikurangkan. Kesannya, alam akan kembali menghijau kerana penebangan pokok semakin berkurangan. Sekarang ni kita boleh ganti yang orang baca sajak ni kita boleh jadikan, kita gantikan penyajak. Yang seterusnya, rangkap yang kedua. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan elektrik, pasti akan kau rasa tiada lagi pemanasan global. Cikgu bagi contoh jawapan di sini, iaitu penyajak berpesan agar mengurangkan penggunaan elektrik. Kesannya, suhu tidak akan meningkat di bumi kerana pemanasan global tidak lagi berlaku. Awak boleh ambil saja ayat daripada sini, cuma awak olah menjadi ayat yang lebih sedap didengar. Kemudian kita pergi kepada rangkap yang ketiga. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah pembakaran terbuka. Pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu, udara pasti segar. Di sini cikgu ada bagi contoh jawapannya ialah penyajak berpesan agar mengurangkan pembakaran terbuka. Kesannya, udara akan menjadi segar kerana tiada lagi jerebu dan pencemaran udara. Di sini cikgu cikgu ikut contoh yang maksud rangkap yang pertama ni, dia ada terangkan kesannya. Jadi kedua-dua rangkap ni cikgu letak juga mesti ada kesannya. Kita ikut contoh yang rangkap pertama ni. Senang je awak buat. Awak ikut je ayat ni, cuma awak olah supaya dia menjadi lebih sedap didengar. Saya harap awak faham macam mana nak buat nak tulis maksud sajak yang awak perlu deklamasikan. Yang seterusnya, kita berpindah kepada muka surat 28 buku aktiviti jilid 2.
Aktiviti 5. Bina ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan maklumat. Okey. Sebelum ni cikgu ada ajar awak mengenai ayat tanya. Okay, ayat tanya ni dia terdiri daripada siapakah, bilakah, di manakah, mengapakah, apakah. Okey, kebiasaannya ayat tanya ni kita akan menggunakan perkataan-perkataan yang telah cikgu sebutkan tadi. Tapi yang ni latihan aktiviti 5 ni dia suruh bina ayat tanya, tapi dia tak nak gunakan kata tanya yang telah cikgu terangkan tadi. Maknanya tak boleh ada apakah, siapakah, di manakah, mengapakah, bilakah. Jadi awak kena guna kata kunci ni dekat peta buih ni, dia ada sediakan kata kunci ni. Okay, sebelum tu cikgu akan baca dulu ayat yang bahagian atas ni. Okay, tajuknya ialah gam daripada polistirina. Alia sedang membentangkan hasil kerja kumpulannya di hadapan kelas. Kumpulan yang mengemukakan banyak soalan akan dikira sebagai pemenang. Cuba bina soalan kamu. Baiklah, sekarang ni dekat peta buih ni dia ada bagi dia ada bagi kata kunci dan di bahagian tengah dia tulis gam daripada polistirina. Okey. Kemudian dia ada bagi 5 kata kunci. Okey, kita tengok yang paling kiri sekali. Boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Okey, di sini dia dah bagi satu contoh jawapan. Okey, dia dah bina ayat tanya tanpa kata tanya dekat tepi ni. Kayu dan plastik boleh dilekatkan menggunakan gam polistirina. Okey, nampak tak? Dia buat ayat tanya tanpa kata tanya. Kemudian kita beralih pula ayat yang kedua, kata kunci yang kedua. Okey, kata kunci yang kedua, diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Okey, daripada kata kunci ni macam mana kita nak bina ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, di sini ada contoh yang cikgu buat. Okey. Gam daripada, saya ambil ni, gam daripada polistirina, terus sambung kata kunci ni. Gam daripada polistirina yang diadun dengan tandan kelapa sawit dapat menghasilkan bahan gentian. Nampak? Maknanya cara bacaan kita bahagian ujung tu mestilah menunjukkan nada tanda tanya. Faham tak? Menunjukkan nada tanda tanya. Okey, kemudian yang seterusnya. Nombor 3, kita beralih kepada kata kunci di sini. Dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Okey, ini contoh cikgu buat. Okey. Betulkah penggunaan gam daripada polistirina dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar? Cikgu olah daripada kata kunci ni supaya menjadi kata tanya mengikut mengikut kata kunci yang telah diberi. Nampak tak? Awak boleh guna betulkah ke ataupun benarkah ke pun boleh. Okay, yang seterusnya, yang keempat. Malaysia negara pertama memproses polistirina menjadi gam. Okay, dia dah bagi kata kunci ni. Malaysia negara pertama yang memproses gam polistirina ni. Jadi, ayat yang sesuai, okay, contohnya cikgu dah buat ni ialah Malaysiakah negara pertama yang memproses polistirina menjadi gam? Nampak tak? Awak hanya tambahkah saja, ikut kesesuaian ayat. Yang ni cikgu hanya tambahkah dekat akhir Malaysia ni. Jadi, Malaysiakah negara pertama yang memproses polistirina menjadi gam? Itu dah jadi kata tanya tanpa kata tanya. Yang seterusnya dan terakhir. Polistirina mengambil masa sangat lama untuk hancur. Okay, dia dah bagi kata kunci ni. Polistirina ni dia ambil masa yang lama nak hancur.
Macam mana kita nak buat kata tanya, bina ayat tanya tanpa kata tanya ni? Okey, ini contoh yang telah cikgu buat. Lamakah gam polisterina mengambil masa untuk hancur? Saya tambah sahaja, saya olah semula. Yang lama ni saya bawa ke depan, kemudian saya tambah kah. Jadilah ayat lamakah gam polisterina mengambil masa untuk hancur? Tak. Sekarang ni ada empat jawapan yang telah cikgu bagi, iaitu buat ayat tanya tanpa menggunakan kata tanya seperti apakah, di manakah, bilakah, mengapakah, siapakah. Okey, tanpa ayat tanya pun kita boleh bina ayat tanya tanpa menggunakan ayat tanya tersebut. Okey, saya harap awak faham bagaimana membuat latihan di muka surat 28 ini. Jadi, terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid yang mengikuti pembelajaran bersama cikgu hari ini. Kita akan jumpa pada pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih.